Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Zamil Ibrahim, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dan keseluruhan barisannya kerana memilih saya untuk bertanding mewakili Barisan Nasional di Parlimen P056 di Larut pada peringkat awalnya, dan saya telah menerima untuk bertanding di atas tiket Barisan Nasional. Tetapi tak sampai beberapa jam selepas itu saya menarik semula penerimaan itu atas beberapa sebab. Yang pertama sekali, sebelum saya menerima tawaran pelawaan daripada kepimpinan UMNO Negeri dan Pusat, saya mengatakan bahawa saya mempunyai satu prinsip bahawa kalau saya bertanding, saya tidak mahu bertanding melibatkan ahli keluarga di dalam satu parlimen, satu DUN dan sebagainya. Itu adalah saya punya prinsip, dan prinsip itu diamanahkan oleh arwah ibu saya kepada kami, khususnya kepada saya lah. Jadi apabila saya ditawarkan bertanding, saya berunding dengan abang-abang saya yang juga terlibat dengan politik di DUN dan Parlimen Larut, dan mereka menyatakan bahawa mereka tetap untuk bertanding walaupun di atas parti lain dalam parlimen yang sama. Dan beberapa rundingan dilakukan bersama dengan saudara-saudara kandung saya, sehinggalah saya mengambil keputusan setelah berbincang untuk menandatangani watikah sebagai calon. Aku janji sebagai calon Parlimen Larut. Dan dalam masa yang sama juga, abang saya juga menandatangani wakil bagi satu lagi parti yang berbeza, tanpa kami saling mengetahui, yang dia pun tanda tangan, saya pun tanda tangan, sebab kita tidak ada cerita lagi selepas itu, sebab kita dah ingatkan dia tak tanding, dia pula ingat saya tak tanding. Jadi bila bincang, sama ada saya nak tarik diri atau abang yang nak tarik diri, maka bisa bincang-bincang sampailah pada maghribnya jam 8 malam sebelum pengumuman itu, ialah saya menghormati sebagai satu keluarga, saya memberi laluan kepada abang saya untuk bertanding di parlimen yang sama, iaitu di dalam DUN Batu Kurau. Sebagai seorang adik, saya kena hormat, saya kena maklumkan. Sebab itu adalah perjanjian yang saya bagi tahu kepada UMNO Negeri dan Barisan Nasional. Saya tidak akan bertanding sesama keluarga sebab boleh menimbulkan persepsi yang tak berapa cantik di kalangan masyarakat, khususnya di Parlimen Larut. Kerana di Parlimen Larut itu kebanyakannya adalah keluarga kami, saudara mara kami, anak-anak murid kami, anak-anak murid ibu dan bapa kami di seluruh kawasan di Batu Kurau, Selama dan di Kubu Gajah. Sebab itu saya maklumkan bahawa saya menarik diri, dan saya harap tidak ada sebarang pengumuman diadakan. Tetapi malangnya surat saya itu tidak sampai ke tangan Presiden dan Setiausaha Barisan Nasional, lalu mereka mengumumkan. Itulah yang jadi isunya. Besok pagi terus diumumkan calon yang lain. Itu yang menimbulkan cerita, apa pula ni Datuk Seri macam mana. Jadi ini tidak timbul isu sebab kita dah sampai awal. Cuma surat yang saya berikan di tangan mereka itu tak sampai ke tangan Presiden dan sebagainya, sampai selepas pengumuman diadakan lebih kurang jam 12 malam baru sampai. Dan Alhamdulillah Datuk Seri Zahid menerima keputusan saya dan terus diumumkan calon di Parlimen Larut dengan calon yang baru. Jadi tidak timbul isu misalnya saya ditolak dan sebagainya di mana-mana bahagian cawangan. Padahal saya adalah dipersetujui oleh semua, khususnya di Barisan Nasional Negeri dan Pusat. Begitu juga di bahagian, dan tidak timbul isu flip-flop, sekejap setuju, sekejap tidak setuju. Ya, ketika saya menandatangani watikah dan aku janji itu, saya tak tahu langsung yang abang saya telah pun sign benda yang sama di parti yang lain, dan dia pun tak tahu saya sign di parti yang lain. Jadi saya menghormati prinsip saya, dan saya dah maklumkan pada Datuk Seri dan mereka menghormati keputusan itu. Sebab itu adalah awal-awal ditawar itu dahulu yang saya sebut, saya tidak akan bertanding di dalam pilihan raya melibatkan ahli keluarga, sebab saya menjaga nama keluarga dan hubungan keluarga mengatasi segala-galanya. Jadi saya harap kepada pengundi-pengundi di Larut, saya minta maaf insya-Allah. Walaupun demikian, saya berjanji saya akan turun juga ke Larut, walaupun sebagai seorang pendakwa. Saya akan bantu apa yang boleh saya bantu untuk sahabat saudara mara saya di Larut, di Kubu Gajah, di Batu Kurau, Selama. Insya-Allah saya
tetap di hati saya, Larut dan seluruh kawasan di bahagian Larut. Yang kedua, mungkin ada yang mengatakan bahawa Ustaz Kazim ni waktu dalam masjid sakit, waktu dapat tawaran sihat pula. Ada yang cakap macam itu. Sebenarnya, kalau orang yang bercakap sedemikian mengikuti aktiviti saya sehari-harian, saya memang sihat. Saya adalah sihat. Sehari saya boleh berjalan daripada Kuala Lumpur sampai ke Sik di Kedah. Dalam satu hari 4 program dan programnya jauh-jauh. Jadi masalah saya ialah masalah penyakit saya ini tak dapat dikesan. Dan saya telah pun pergi ke Madinah seperti mana yang saya sebutkan di Timur Tengah saya cakap hari itu untuk mendapatkan rawatan dan alhamdulillah. Ya, tuan-tuan yang sedang menyaksikan saya sekarang live ini sudah sihat sepenuhnya. Ya, selepas saya mendapat rawatan, alhamdulillah di bumi Madinah, 4 hari saya berada di sana dan saya balik ke sini, saya punya keadaan kesihatan sangat memuaskan. Alhamdulillah. Dan sekarang ni pun saya ada di program malam ni insya-Allah di Kuantan, besok di Pekan dan malam di Kuantan. Hari Isnin di Pekan, malamnya di Kuantan lagi. Hari Selasa saya di Kapar di Selangor. Jadi kalau kata saya sihat, kalau saya kata sakit, saya tidur je di rumah. Jadi isu masalah saya sihat ke saya sakit, saya dan orang yang mendengar ceramah saya mengetahui kedudukan saya sihat. Cuma kita mungkin daripada satu sudut yang lain ada calon yang lebih baik kesihatan dia daripada saya. Jadi kita berikan keutamaan kepada calon tersebut. Jadi ini yang saya fikir-fikir tak apalah. Mungkin dia lebih baik daripada sudut kesihatan saya. Sebab kita masalah kita kendak dengar Ustaz Kazim tak sihat dan sebagainya, kita tak nak menjejaskan pemilihan calon. Sebab kesihatan wakil rakyat juga penting di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil di kawasan mereka. Yang ketiga, saya tidak terlibat dengan politik. Ada yang mengatakan Ustaz Kazim dulu kata dia tidak UMNO. Kenapa sekarang mewakili UMNO pula? Saya tak tahulah mana ada UMNO bertanding dalam pilihan raya ni. Yang bertanding ialah Barisan Nasional atas jenama tiket Barisan Nasional. Dan saya jelaskan pada tuan-tuan, saya bukan ahli UMNO. Saya tidak pernah menyertai ahli UMNO daripada dulu sampai sekarang. Tidak pernah menyertai UMNO. Bila saya ditawarkan mewakili Barisan Nasional, saya cakap perkara ini pada Datuk Seri Zahid. Saya bukan ahli UMNO. Saya macam mana saya nak bertanding? Dan Datuk Seri Zahid menjawab, pada pilihan raya kali ini akan dipilih daripada profesional, akan dipilih daripada agamawan dan berbagai bidang lagi walaupun mereka bukan ahli UMNO atau ahli Barisan Nasional. Dan salah seorangnya yang bukan ahli UMNO dan bukan ahli parti-parti gabungan Barisan Nasional ialah Ustaz Kazim. Sebab kata Datuk Seri, kami nak pemahaman apa yang difikirkan oleh Datuk Kazim selama bertahun-tahun berdakwah di seluruh Malaysia digunakan di dalam membantu kerajaan kalau Barisan Nasional menang. Dan dia kata juga dalam pilihan raya kali ini ada beberapa calon yang bukan daripada UMNO, daripada parti lain juga dilantik, dipilih sebagai wakil bagi pihak Barisan Nasional. Dan dia kata ini keterbukaan beliau di dalam memberikan kepelbagaian individu di dalam pemilihan calon. Dan saya hormat dia. Dan dia tak pernah paksa saya untuk masuk UMNO dan sampai sekarang saya tidak isi borang. Walaupun saya dipilih sebagai calon, asalnya calon Parlimen Larut. Tak pernah dia nak kata masuk sekarang. Sebab saya kata saya bukan orang parti. Saya bukan orang politik. Saya adalah pendakwah. Dan bila dia minta tolong saya untuk bantu apa yang terbaik untuk Malaysia, maka saya terimalah. Jadi jangan kata saya ni adalah satu orang UMNO, tidak. Okay? Cuma saya diminta supaya menolong dan saya rasa saya patut bantu. Yang keempat, saya dah berdakwah selama 32 tahun dan terlalu banyak benda yang saya buat dan saya rasa benda yang saya cakap selama ini sudah sampai masanya untuk dia realisasikan dengan adanya satu kerja politik, kerja berjawatan. Selama ini hanya jadi pendakwah bebas saja. Sampai bila nak bebas? Maka kalau ada tawaran yang memberikan kebaikan kepada rakyat Malaysia, tak kira semua agama kaum, saya terima. Dan apa yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat sangat baik. Dan saya boleh bercakap macam-macam benda pada Datuk Seri dan dia menerima syarat-syarat saya itu
supaya kita melihat perpaduan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam dan umat Melayu semakin kuat bersatu padu, hidup dengan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Itu yang saya rasa saya patut terima untuk menjadi calon. Dan saya rasa menjadi calon tidak menjadi satu kesalahan, ya, tak jadi salah kot, sebab saya nak buat kebaikan, ya. Hanya semata-mata bercakap, tidak ada satu kemuncak, hanya boleh bercakap saja. Bila ada satu jawatan, saya boleh bercakap dalam parlimen, saya boleh bercakap daripada sudut kerajaan, dalam kerajaan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya suara saya didengari di dalam parlimen dan sebagainya. Ini target saya. Tetapi saya sebenarnya sedih, ya, saya sebenarnya rasa alat, ya, sebab saya tak boleh membawa suara-suara itu. InsyaAllah, ya, kalau ada di luar jawatan ahli parlimen dan sebagainya, insyaAllah saya akan bantu kerajaan, membantu rakyat Malaysia. Tak kira pelbagai parti, sebab semua orang adalah kawan saya. Semua masyarakat di Malaysia adalah sahabat saya. Yang mengikuti kuliah saya, ceramah saya, bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam pun ikut ceramah saya. Jadi apa yang saya buat, saya rasa walaupun saya tak jadi ahli parlimen ke, ataupun kalau saya masuk parti politik pun, bertanding pun belum tentu saya menang. Sebab saya berhadapan dengan seorang menteri pusat yang cukup hebat. Jadi saya rasa saya tak bertanding pun tak apa, saya rasa saya boleh berdakwah lagi dan saya sampaikanlah apa benda yang saya nak cakap ni pada pihak atasan. Hanya boleh mencapai, dan saya rasa selesa dengan keadaan begini. InsyaAllah apa-apa yang berlaku ada hikmah yang tersendiri yang Allah nak bagi pada saya. Saya redha, mudah-mudahan. Dan yang terakhirnya, cercaan dan makian itu tak menjejaskan saya. Kalau orang kutuk saya, orang maki saya berkilo-kilo dalam media, saya tak simpan dalam hati. Tak jadi apa pun, sebab saya dah lama di dalam berdakwah. Ya, saya dah faham gitu. Cuma saya harap janganlah mencaci sangat. Janganlah mencerca sangat orang. Janganlah benci sangat. Gunakanlah kata-kata yang baik, tutur kata yang baik. Sebab ini politik. Selepas habis pilihan raya, kita akan jumpa balik, kawan balik, ke masjid, ke surau balik sama, ke pasar balik, jumpa balik. Buat apa kita nak mencaci orang? Tak kena perbuatan tu. Memang keadaan tu kadang-kadang bagi setengah orang dia jadi down. Ramai yang datang jumpa saya semalam, hampir 1,000 orang datang jumpa saya semalam. 1,000 orang datang melawat saya semalam di sekolah kita. Ramai yang menangis, yang rasa sedih, yang rasa teruja dan sebagainya. Ada yang kata, Ustaz, kami rasa sedih Ustaz tak jadi. Kalau Ustaz jadi, Ustaz boleh bercakap suara kami dalam parlimen, mewakili satu ustaz yang lantang bersuara dalam parlimen. Tak apa, baik aja, tak apa. Saya ada pula yang kata, Ustaz, terima kasih Ustaz tak bertanding. Kalau Ustaz bertanding susah pula nanti kan. Jadi ada pro and con dalam isu ini. Cuma saya cakap pada yang suka menghina, mencerca, kamu hina orang yang berlainan parti politik dengan kamu. Tapi dalam masa yang sama, kamu nak undi mereka. Kenapa tak buat kempen? Orang lain jangan pangkah kami. Pangkah parti kami sahaja. Orang parti kami saja yang pangkah parti kami. Yang bukan parti jangan pangkah kami. Ini semua tak betul. Tapi herannya pangkah semua orang dia nak. Tapi bila ada orang yang mewakili parti yang lain, dia marah pula, dia cerca pula. Ini tak kena, ini politik tidak matang ni. Kalau awak tak suka orang lain mewakili parti, awak janganlah terima undi parti lain. Tapi dalam masa ni kempen siang malam minta undi daripada parti lain. Ini tak kena ni. Ya, ini politik yang tidak matang. Yang tak menghormati prinsip demokrasi, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Jadi jaga lidah, jaga tutur kata. InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih. Wallahualam. Jadi ada apa soalan? Hari yang sama. Masa yang sama dia di parti dia. Saya di PWD. Dia buat pengumuman salah. Dia petang tu, bila saya dah sign apa semua, baru dia call saya. Dia WhatsApp saya, dia telegram saya. Abang dah sign ni. Saya kata, saya pun dah sign abang. Jadi memang daripada pagi, petang tu memang saya tak ada kontak dia dan dia pun tak ada kontak saya. Sebab kita ingat, saya beranggapan dia memberi laluan pada saya. Jadi saya pun tak okey Datuk Seri. Saya rasa abang saya Pak Lang Hasbullah telah pun bersetuju untuk tidak bertanding dan dia akan bantu saya sebagai jentera pilihan raya di Larut. Jadi Najimuddin pun diam saja. Saya kata okey, saya setuju. Dan saya pun sign lah. Bila semua dah sign, dah bai'ah lah, dah wakil dengan Datuk Seri, Allah, saya kata, itu yang proses rundingan nak bincang tu berjalan selepas itu dan saya memberi laluan kepada abang saya. Jadi saya minta maaf kepada Presiden, minta maaf kepada seluruh ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional. Sebab
Yalah mungkin isu kata apa masalahnya awak parlimen, abang awak don. Saya kata saya tak nak melanggar wasiat ibu saya, jangan sentuh, jangan bertanding dalam satu don atau parlimen yang sama. Dan saya hormat walaupun mak saya dah meninggal, dan saya hormat abang saya. Jadi saya bagi laluan kepada abang saya untuk bertanding di Batu Kurau. Saya insya-Allah saya ni sebagai pendakwah bebas. Siapa yang panggil saya untuk turun berceramah, saya terima. Dan prinsip saya tidak ada sebarang bendera parti ketika menjemput saya ceramah. Itu prinsip saya. Mana-mana parti pun yang nak jemput saya berceramah, saya minta satu je, tidak ada bendera di belakang kiri kanan saya mewakili parti-parti tertentu. Dan insya-Allah saya ada menerima jemputan daripada bahagian sana untuk turun berceramah sahaja buat Maulidun Nabi, bukannya ni. Dan saya akan jumpa juga dengan wakil dengan calon Parlimen Larut daripada Barisan Nasional, Saudara Syafiq, ya, insya-Allah saya akan jumpa insya-Allah. Bila kita pergi? Bulan September hari tu, berapa bulan? 3 September. Saya pergi hujung Ogos. Saya pergi sampai di sana pada 2 September, saya balik sini 6 September. Saya balik, maknanya saya buat rawatan di situ dalam lebih kurang 4 hari. Dan satu keajaiban, alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Ya, saya pergi berubat di 2 tempat di Madinah. Nama tempat itu ialah di Badar. Ya, dan pulang daripada itu, alhamdulillah, saya punya wajah okey. Sudah tidak lagi luka, tidak lagi berdarah. Ya, ini yang ni sikit saja. Yang ni muka saya dah okey dah. Tidak saya kena pakai topeng, saya menghadap orang pun saya segan sebab dia boleh berdarah secara tiba-tiba. Sekarang bila saya buat rawatan di situ, alhamdulillah sampai sekarang November, saya alhamdulillah syukur banyak-banyak, tak perlu lagi nak pakai krim dan sebagainya untuk menahan luka. Dan sekarang jalan dengan baik. Itu rawatan alternatif atau macam mana? Ya, jawatan alternatif menggunakan air daripada telaga Nabi SAW. Saya dapatkan air daripada telaga Nabi yang masih wujud di Badar. Alhamdulillah. Okey, lagi? Baik, saya setiap kali pilihan raya, banyak parti meminta saya berkempen. Saya kata saya takkan berkempen sebab saya non-partisan orang. Kalau nak panggil saya turun ke DUN atau parlimen yang mereka tandingi, boleh. Dengan syarat tidak ada sebarang bendera, tidak ada ucapan daripada wakil yang bertanding, calon yang bertanding. Saya yang cakap. Dan saya takkan kata pangkahlah dia, pangkah tidak. Itu bentuk saya tolong. Dan Najimuddin ada minta saya bantu dia berkempen. Saya kata boleh, tapi bukan atas dasar bendera parti. Buatkan satu di Padang dan sebagainya, Maulid Nabi ke, ceramah Isra Mi'raj ke, ceramah kekeluargaan ke. Jadi dia datang situ. Pernah saya buat satu ceramah agama waktu pilihan raya, ketiga-tiga calon datang. Saya tak ingat di mana dia punya ni. Yang ini pun datang, yang ini pun datang. Sebab kita buka ini, dan saya panggil ketiga-tiga tu naik di atas pentas. Okey, angkat tangan semua, bye-bye semua. Pilihlah engkau orang nak pilih yang mana. Jadi itu bentuk yang saya kempen ke benda tak. Saya hanya berceramah sahaja. Jadi kalau Najimuddin nak minta saya tolong kempen, saya kata saya minta maaf. Kalau Syafiq nak minta saya kempen menggunakan logo Barisan Nasional pun saya minta maaf sebab saya menjaga saya punya pengikut saya, follower saya. Tetapi kalau mereka menjemput saya atas tiket sebagai pendakwah biasa, pendakwah ceramah biasa dan tidak ada bendera mana-mana parti, saya sangat terima. Sebab waktu inilah saya nak mengajak orang berkasih sayang. Baik. Sekarang sebut jadi isu pula lah. Jadi saya tak dapat jawab lah itu. Ada rasanya ada dalam gabungan parti-parti ni, saya rasa ada satu gabungan saja yang tak jemput saya. Kan tak pernah jemput pun. Yang lain tu gabungan tu insya-Allah pernah jemput. Jadi saya tak payah sebutlah yang tak jemput tu. Ya, bawah logo BN atau mana-mana parti. Oh, kalau bertanding memang, kalau saya bertanding hari tu saya akan pakai baju BN dan hari tu pun saya dah pakai baju BN. Tak pernah seumur hidup saya pakai baju BN. Itu bukan tipu tu, memang itu memang untuk poster. Saya sampai tahap macam itu. Bukan saya flip-flop. Kalau saya flip-flop, saya tak pakai baju Barisan Nasional. Seumur hidup saya tak nak pakai baju lengan pendek. Sampai bila dia orang suruh saya pakai baju tu, ada lengan panjang? Tak ada. Oh, lengan pendek pula. Pendek pun pendek lah. Dan saya tidak ada baju Barisan Nasional. Tak ada baju UMNO pun. Selepas itu baru saya pergi cari kedai tu. Ada tak baju Barisan Nasional? Ada Datuk, untuk nak sign over. Baru itulah saya beli pukul 5.30 petang. Saya tak pernah. Jadi kalau saya dipilih sebagai calon pada hari itu dan saya kekal
sebagai calon sekarang, saya rasa bukan setakat baju. Dengan kereta saya dah pelekat dah pada Persatuan Nasional. Sebab saya mewakili. Tetapi sekarang saya tidak mewakili mana-mana parti. Jadi saya kalau nak panggil ceramah pun, tidak ada parti di logo saya, di kereta saya atau di badan saya. Saya pernah menjadi ahli PAS. Saya jadi ahli PAS pada tahun 1997. Itu kenyataan. Dan saya rasa sijil PAS saya pun masih ada lagi. Dan saya keluar pada tahun 2014 lebih kurang, insya-Allah pada masa itu. Dan selepas itu saya tak campur parti lagi. Walaupun banyak parti yang undang saya untuk menyertai parti, saya lebih selesa menjadi bebas. Maknanya saya penceramah bebas. Dan saya mempunyai hubungan yang baik dengan PAS Negeri. Ya, PAS Negeri saya ada hubungan yang baik. Begitu juga dengan parti Bersatu, juga kawan saya juga. Dan dua bulan lepas saya jumpa juga dengan Presiden PKR pun saya jumpa juga. Yang menyembang dengan dia. Jadi saya tidak ada masalah dengan semua parti di Malaysia. Semua saya jumpa dengan Dr. Mazli Malik. Baru ni saya jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Makan dengan dia. Jadi saya rasa tak timbul isu untuk saya kata Ustaz Kazim tu UMNO saja. Tidak. Saya pun tak nak makan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Baru hari itu dia panggil saya. Jadi saya adalah terbuka. Semua orang adalah kawan saya. Ya, pimpinan PAS pun kawan saya juga. Jadi tak timbul masalah. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Datuk Ahmad Usam bin Datuk Badaruddin yang turut hadir pada pagi ini. InsyaAllah seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, nama beliau juga termasuk di dalam senarai yang dilarang mengadakan ceramah dan sebagainya. Yang pertama, pendirian saya menghormati peraturan ini, larangan ini, sebab ini adalah peraturan sebuah kerajaan, peraturan sebuah jabatan agama. Jadi tidak ada sebab untuk saya membantah, melawan, dan sebagai seorang warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, saya kena patuh pada peraturan ini. Dan saya harap juga kepada masjid dan surau di negeri-negeri ini juga mematuhi peraturan yang telah dibuat. Dan cara paling mudahnya seperti katanya ialah pergilah ambil tauliah. Okey, satu. Yang kedua, misalnya di negeri Pulau Pinang, saya telah menyampaikan kuliah dan ceramah di seluruh negeri Pulau Pinang sejak tahun 1995-1996. Dah terlalu lama saya mengajar di sana dengan anjuran pelbagai jabatan, agensi, masjid, surau, komuniti, kaum dan sebagainya. Jadi isu tauliah pada masa itu tidak jadi isu lah. Cuma sekarang baru ditimbulkan isunya. Jadi saya bermohon maaf kerana selama saya berceramah di Pulau Pinang bermula tahun 95 lagi, saya belum dapat anak lagi. 96 sampailah sekarang saya berceramah tanpa tauliah. Jadi saya minta maaf kepada seluruh rakyat Pulau Pinang dan seluruh jabatan agama sebab saya tidak ada tauliah. Jadi perbuatan saya tu kira kurang sopan dah. Jadi saya minta maaf sebab berceramah tanpa tauliah selama hampir 27 tahun. Jadi saya minta maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Itu komen saya lah. Wallahu a'lam. Saya ada tauliah daripada Perak, Darul Ridwan, dan saya memiliki tauliah dari wilayah Persekutuan. 2 tauliah. Dan saya rasa saya tak pergi ikut untuk 12 negeri yang lain untuk dapat tauliah setiap negeri. Jadi saya pun dah umur 50 tahun ini. 50 muda lagi ke? Muda ya? Saya rasa cukuplah 2 negeri ni saya ada tauliah, wilayah dan Perak. Dan saya berceramah dah 32 tahun. Dan saya rasa pegawai yang nak uruskan tauliah saya pun waktu saya mengajar dia pun baru lahir ke mak. Jadi cukuplah, saya lebih selesa begini. Kalau tidak ada jemputan ceramah, saya buat ceramah di online saja, di FB, YouTube, di TikTok. Sebab yang itu tidak ada perlukan tauliah. Yang kedua, saya telah pun menubuhkan kumpulan nasyid dan kumpulan muzik saya sendiri. Jadi kalau negeri-negeri tadi nak menjemput saya, tak boleh jemput ceramah, boleh mengundang kami untuk menyampaikan konsert. Sebab konsert tidak perlu membuat tauliah. Jadi itulah, dan semalam tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, kami telah pun mula mengadakan persembahan sejak 3 minggu yang lepas. Dan saya rasa not bad lah persembahan saya tu, insya-Allah. Dan
mungkin selepas ini negeri-negeri yang melarang saya berceramah tadi ini boleh panggil saya buat konsert saja tanpa saya sentuh isu agama, ayat Quran dan hadis. Dan saya pun dah terlibat secara aktif dalam filem. Mungkin saya akan menceburi bidang filem dan filem saya pun akan keluar tak lama lagi insya-Allah. Dan pelakon filem pun tidak perlu tauliah, ya. Jadi saya rasa saya akan tumpu pada filem dan drama insya-Allah. Setakat ni, kalau sebelum ni saya berlakon filem dan drama sebagai cameo saja, dan akan keluar filem yang berat nanti ni, yang agak heavy filem, dan saya sebagai pelakon utama. Dan saya rasa kalau lakonan saya diterima baik oleh masyarakat, mungkin saya aktif lah dalam pelakon filem. Wallahu a'lam. Saya tak berani komen lah, dalam isu tu. Mungkin dia orang dah lama perasan saya tak ada tauliah, sekarang baru nak buat tindakan, ataupun selama ni dia orang tak perasan saya tak ada tauliah. Itu yang diam je. Jadi saya pun je senang je, itu hak dia orang. Saya tak pernah isu apa pun, saya tak pernah. Sebab sepanjang saya ceramah di masjid, di Padang, di surau, saya bukan orang politik. Saya tak pernah sentuh politik dalam ceramah saya. Dan saya rasa 27 tahun saya ceramah di masjid dan di mana-mana jabatan di Pulau Pinang, saya tak pernah sentuh politik. Sebab saya bukan orang politik. Rakyat Pulau Pinang dapat menilai apa yang saya mengajar daripada kitab-kitab. Bermula pada tahun 97, 96 tu. 97 tu saya dah mula berkitab. 96 saya buat ceramah-ceramah je. Tapi tahun 97 tu saya dah mula mengajar berkitab. Maknanya setiap bulan, setiap minggu saya turun di masjid-masjid di sana. Dan saya rasa mereka dapat menilai. Cuma yang menjadi isunya ialah kadang-kadang ceramah kita di akhir-akhir ini, bila dibuatkan ceramah tu dirakam, ada yang ambil part yang tertentu, dia potong, dia masukkan dalam media sosial. Dalam ceramah ucapan saya 2 minit, 3 minit, maka mungkin ada orang beranggapan itu adalah ada unsur politik. Maka disekatlah di situ. Tapi secara keseluruhan dia, saya bukan seorang penceramah politik, baik di surau, masjid atau di Padang. Mungkin saya tak nafikan benda itu. Ya, sebab selama ni orang tak pernah tengok Ustaz Kazim pakai baju BN. Bukan kata orang lain tak pernah tengok Ustaz Kazim pakai baju BN. Saya pun tak pernah tengok saya pakai baju BN. Ini itu benda yang fakta. 32 tahun saya berceramah, saya tak pernah pakai baju logo mana-mana parti. Bukan kata orang awam terkejut. Saya pun terkejut. Biar betul aku ni ada BN pula ni. Jadi mungkin pihak-pihak tertentu pun terkejut. Jadi ambil tindakan terus. Saya terima, saya hormat keputusan tu. Mungkin Ustaz Usam? Ya.